Antara pertanyaan dan persoalan ramai orang, termasuk pemuda PKR, kepada Muhyiddin Yassin, yaitu pengerusi Perikatan Nasional Presiden Bersatu. Adakah Muhyiddin takut istihar harta soal pemuda PKR? Dalam artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 10 Mac. Oke, baik saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Sebelum kita mulakan isu panas kita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Produk ini sangat best, harga murah dan mantap. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Anda boleh klik saja. Di sini ada button dia. Klik dan tengoklah. Lihat mana satu produk yang sesuai. Sangat simple dan mudah untuk order. Macam biasa, macam dekat Shopee. Berbalik kepada artikel ini, adakah Muhyiddin takut istihar harta soal pemuda PKR? Kalau benarlah Muhyiddin takut istihar harta Muhyiddin Yassin, kenapa nak takut? Pertama, adakah harta Muhyiddin tinggal sikit? Adakah beliau malu untuk istihar harta? Adakah duit Muhyiddin tinggal beberapa juta lagi? Takkanlah kan? Takkanlah tinggal RM1 pula. Mustahil lah. Beliau sebagai ahli parlimen Pago, Anwar Ibrahim pun dah buat pengumuman. At least gaji seorang ahli parlimen 30k hingga 40k. Jadi saudara-saudara, kenapa Muhyiddin tidak isytiharkan aset ataupun harta beliau? Adakah beliau mempunyai harta yang bertimbun di kediamannya ataupun mungkin di luar negara? Kita pun tak tahu. Yang tahu hanya Muhyiddin Yassin sendiri. Pemuda PKR mempersoalkan bantahan pengurus CPN Muhyiddin Yassin terhadap syarat yang dicadangkan untuk mendapatkan peruntukan atau dana sama rata untuk ahli parlimen pembangkang. Pengarah komunikasi sayap itu, Haziq Asfar, berkata, Muhyiddin mesti menjelaskan syarat mana dalam memorandum persefahaman MOU yang mereka tolak. Adakah beliau menolak kerana tidak mahu mengisytiharkan harta? Adakah PN enggan menahan diri daripada mengeluarkan kenyataan yang berbau kebencian dan kehasutan berkaitan isu bangsa dan agama? Soalnya, peristiharan aset dan tidak menyentuh isu 3R adalah antara 7 syarat MOU yang dicadangkan untuk pemberian peruntukan sama rata yang dibentangkan kepada pembangkang tahun lalu. Bagaimanapun, ini ditolak terus ketika itu. Tetapi kini dalam usaha mendapatkan kerajaan untuk menubuhkan jawatan kuasa dengan tujuan untuk berbincang. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, rupanya peristiharan aset dan tidak menyentuh isu 3R adalah antara 7 syarat MOU yang dicadangkan untuk pemberian peruntukan sama rata dibentangkan kepada pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah sebenarnya Muhyiddin ni allergic isytiharkan harta beliau? Saudara-saudara, mungkin bukan Muhyiddin saja tetapi ahli parlimen Perikatan Nasional yang lain. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, selain lagi ceritanya, selain daripada isu Perdana Menteri ke-9, isu rasuah yang kita dengar, antara yang menjadi top story ataupun antara yang menjadi hits di kalangan rakyat Malaysia dan khususnya di negeri Sabah ialah berkaitan dengan skandal rasuah Sabah. Kali ini ada perkembangan terkini yang melibatkan nama speaker Dun Sabah. Video skandal Sabah baru RM350,000 muncul. Speaker dakwa bohong. Sebuah video baru berkaitan skandal Sabah muncul dengan kandungannya memaparkan perbincangan melibatkan speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah, Kazim Yahya. Oke, baik saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Ngam di hati, ngam di mata, jangan kasih lama, tekan produk itu. Order sangat mudah dan sangat simple. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Usahawan yang mengeluarkan video tersebut ke-9 sejak November tahun lalu mendakwa bahawa dia memberi rasuah kepada beberapa adun Sabah
sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. Pembocor maklumat itu juga mendakwa Kazim menggunakan kedudukannya untuk meminta proyek daripada Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Namun, speaker tersebut menafikan dakwaan berkenaan dan menyifatkan ia sebagai pembohongan. Saya dengan tegas menafikan dakwaan tidak berasas ini. Ia adalah pembohongan yang nyata bertujuan untuk mencemarkan reputasi saya. Saya tidak pernah menggunakan kedudukan saya untuk meminta atau menerima sebarang proyek. Saya memberi amaran keras terhadap penyebaran kenyataan fitnah dan palsu. Sekiranya ada mana-mana pihak menerbitkan atau menyebarkan dakwaan sedemikian tanpa asas yang sah, saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan. Undang-undang bagi melindungi integriti saya, katanya kepada Malaysia Kini. Persoalannya, dalam artikel ini berkata, pada satu ketika Kazim menawarkan untuk memulangkan RM350.000, tetapi usahawan tersebut yang suaranya telah diubah dan wajahnya tidak kelihatan menolaknya. Kalau benarlah speaker Don Sabah ini terlibat dengan rasuah ini, orang-orang di Sabah, rakyat Sabah pasti akan mulai bersuara. Adakah mereka ingin speaker Don Sabah ini juga dikenakan tindakan undang-undang sehingga dipecat kalau benar beliau ini betul-betul didapati bersalah? Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Files Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, setelah isu Ismail Sabri rasuah yang melibatkan nama Perdana Menteri ke-9 disahkan oleh SPRM, beliau adalah saksi. Semua berkaitan dengan isu Perdana Menteri ke-9, RM 170 juta dan juga jongkong emas. Rupanya di dalam ruangan komen melalui channel ini, saya telah terima satu komen yang panas, yang pasti mengejutkan penyokong Zahid Hamidi dan penyokong UMNO. Di sini saya akan paparkan. Anda lihat komen ini berkata, memanglah Zahid tu kena letak jawatan sebab 47 DNA. Apa komen Anda berkaitan dengan komen daripada salah satu viewers ataupun mungkin subscriber daripada channel ini? Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Bolehlah tekan dan tengok mana satu produk yang sesuai di hati, sesuai di mata. Boleh klik order macam biasa, macam dekat Shopee. Sangat simple, sangat mudah, harga pun berpatutan. Oke, saudara-saudara, melalui komen ini yang berkata Zahid kena letak jawatan. Mungkin ini adalah gesaan daripada netizen untuk Zahid letak jawatan. Tapi agak-agaknya, adakah berkaitan dengan case Ismail Sabri ini? Kenapa tiba-tiba ada di dalam ruangan komen ini berkata Zahid kena letak jawatan pula? Persoalannya yang pertama, letak jawatan sebagai apa? Adakah sebagai Presiden UMNO, ataupun sebagai pengurusi Barisan Nasional, ataupun sebagai timbalan Perdana Menteri? Nah, kalau ini berlaku, pasti menjadi satu peletakan jawatan yang mengejutkan ramai. Nah, saudara-saudara, menurut Anda, setelah ada gesaan terhadap Zahid untuk letak jawatan, mestilah kita akan fikir siapa pengganti Zahid Hamidi yang seterusnya. Pengganti beliau sebagai Presiden UMNO, pengganti beliau sebagai pengurusi Barisan Nasional, dan pengganti Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Mungkinkah ada beberapa nama yang pemimpin-pemimpin terkenal, berpengaruh kuat yang boleh menggantikan Zahid Hamidi? Apa yang saya lihat, Zahid Hamidi memang mempunyai pengaruh yang besar di dalam UMNO. Tapi adakah relevan untuk menggesa beliau letak jawatan begitu saja? Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan komen ini, apa pula pandangan dan penerimaan Anda? Silakan komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini.